Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan ibu ayah semua, para guru, para pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bersama-sama kita pada pagi ini di Zawiyah Nasiriyah meneruskan kuliah Jumaat bagi bacaan kitab tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib dan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya karangan Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir rahimahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada minggu yang lalu berkenaan dengan ahwal musyrikin. Saya ulang secara ringkas pengajian yang lepas sekadar untuk ulang kaji. Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, bahawa segala mereka yang kafir seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan seumpama keduanya. Jadi musannif menterjemahkan alladzina kafaru ini dengan ma'ruf, maknanya orang-orang yang kufur tadi adalah yang ma'ruf, yakni yang diketahui. Yang dimaksudkan adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, bukan semua kafir. Karena ada kafir yang mereka ini menerima inzar, menerima berita buruk dan menakutkan tadi, dan akhirnya mereka beriman kepada Allah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, jadi sama sahaja mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya orang-orang kafir ini, kalau kamu berikan kepada mereka inzar sekalipun, atau mereka tidak diberikan oleh kamu inzar sekalipun, sama sahaja mereka tidak akan beriman kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah kafir yang khusus. Sebagian ulama mengatakan ni'am urida bihil khusus. Jadi ayat ini umum, tapi diinginkan dengannya adalah khusus, iaitu bukan semua kafir, tapi sebahagian kafir sahaja, iaitu yang dimaksudkan adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, seperti yang telah disebut oleh Tuan Guru kita Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib dalam tafsiran ini. Dan tafsiran ini hakikatnya mengambil daripada tafsiran Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah mentafsirkan dengan sedemikian. Itu dimaksudkan dengan kafir yang khusus. Sebagian ulama lagi kata kafir dimaksudkan di kafir di sini adalah kafir Makkah, musyrikin Makkah. Sebahagian mengatakan ianya adalah dimaksudkan dengan Yahudi Madinah Al-Munawwarah. Berbagai pandangan yang telah kita sebutkan pada minggu yang lalu. Sawa'un 'alaihim, bersamaan atas mereka itu. Ay mustawin. Sawa' bermakna mustawi. Dengan makna sama sahaja di antara mereka itu. A'anzartahum, adakah engkau bertakut akan mereka itu. Al-inzar, maksud inzar adalah al-i'lamu bi amrin maquf. Maksudnya memaklumkan dengan perkara yang menakutkan. Jadi pertakut itu dengan terjemahan bagi inzar. Kata ulama, kullu munzirin mu'lim walaysa kullu mu'limin munzir. Al-munzir isim fa'il kepada inzar. Maksudnya yang memberikan inzar, maknanya dia telah memaklumkan kepada kita. Mu'lim maksudnya yang memaklumkan kepada kita. Tapi bukan semua yang memaklumkan sesuatu bermakna munzir. Jadi nisbah di antara munzir dengan mu'lim umum wa khusus mutlak.
Karena setiap yang memberikan inzar tidak mesti setiap memberikan inzar mesti dia memaklumkan. Karena inzar adalah al-i'lam, yakni memaklumkan sesuatu. Cuma inzar memaklumkan dengan menakutkan, dengan memberikan berita sedih ataupun bahaya kepada orang yang diberikan inzar tersebut. Tamam? Jadi takhwif ditakutkan oleh Allah Taala dalam ucapan Nabi SAW kepada musyrikin, iaitu dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan iqab atau denda dan siksaan yang akan mereka terima ke atas maksiat yang mereka lakukan. Kenapa tidak disebut di sini tabsyir? Nah, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kenapa tak sebut sekali dalam ayat ni sama ada kamu memberikan berita menakutkan kepada mereka ataupun memberikan kepada mereka berita gembira? Kenapa tak sebut berita gembira? Karena sudah cukup disebutkan dengan al-inzar, disebabkan kerana musyrikin ataupun kafir di sini tidak perlu kepada mereka dengan tabsyir, iaitu berita gembira, kerana mereka bukan ahli tabsyirah aslan. Maksudnya mereka bukan ahli untuk mendapatkan kegembiraan. Nah, mereka akan hanya mendapatkan siksaan di akhirat nanti. A'anzartahum, adakah engkau bertakut akan mereka itu? Am lam tunzirhum, atau tiada engkau bertakut akan mereka itu? Maksudnya kamu ada petakutkan dia kah, tak petakutkan dia kah? Sawa'un 'alaihim. Nah, mereka sama saja. Nah. Jadi sawa'un 'alaihim ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makluman daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak akan beriman, sama sahaja antara beri berita gembira, berikan ancaman ataupun tidak diberikan ancaman, mereka telah ditetapkan oleh Allah sebagai kafir. Jadi apa faedah Allah Taala suruh Nabi SAW berdakwah kepada mereka, sedang dah diketahui mereka tidak beriman? Dah tahu dah tak beriman, buat apa dakwah? Maka kata ulama adalah kerana untuk menyebabkan mereka tidak boleh lagi berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak pernah diutuskan dengan nabi. Jadi utusan Allah kepada mereka adalah untuk mereka tidak mampu menjawab. Ikat semuanya adalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi kafir, orang jadi muslim, orang jadi beriman, jadi tidak beriman, ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kena doa kepada Allah. Moga Allah tetapkan kita di atas jalan iman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Karena hati kita ni berubah-ubah. Tamam? Jadi kita nak minta ni, minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Bukan minta dengan diri kita sendiri yang maklum kata kita yang melakukan perbuatan baik tersebut. Tak. Perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan taat yang kita lakukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kita i'timad dengan diri kita. Kerana itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan, min alamati al-i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda seorang tadi berpegang dengan amalnya sendiri, berpaut dengan amal dia, nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, dia akan hilang pengharapannya ketika berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam kehidupan. Jadi kalau kata kita ni duk iktimat dengan amal kita, kita duk rasa dengan amal ibadah kita yang kita lakukan ni lah menyebabkan kita mendapatkan nikmat dan sebagainya, bukan daripada anugerah Allah. Jadi bila berlaku sedikit kekurangan nanti ni, kita akan rasa, buat apa aku nak ibadah lagi? Tak dapat apa-apa yang seperti mana aku buat. Jadi i'timad 'ala al-amal. Buat apa aku nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih? Orang yang tak ibadah pun kaya daripada aku, dia kata. Kira aku tu. Kerana dia i'timad dengan amal dia. Pada kita beramal, kita melakukan ni adalah apa? Kerana ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dah ditetapkan. Kita ni semua dah ditetapkan. Sama ada kita ni celaka ataupun bahagia, dah ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi tak boleh kita apa yang kita kena buat sekarang ni, kena doa kepada Allah. Moga Allah Taala tetapkan kita di atas jalan bahagia. Kerana bahagia ataupun tidak seorang tadi ditentu pada hujung hidup dia. Ini pandangan dalam mazhab Asy'ariyah. Para ulama Asy'ariyah mengatakan as-sa'id ini dilihat pada penghujung hidup dia. Kehidupan dia tak elok, ahli maksiat, mati beriman kepada Allah Ta'ala, elok.
maka dia ahli sa'id. Minas su'ada. Maksudnya orang-orang yang dicatat bahagia oleh Allah sejak pada azali lagi. Hidup elok, comel elok, ahli taat, mati tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, seperti yang berlaku kepada sebahagian orang dalam sirah Barshisha contohnya. Nah, yang mana akhirnya menjadi hamba kepada syaitan, sembah kepada syaitan, sedang doanya mustajab. Dan murid-muridnya wali-wali Allah Ta'ala. Nah, zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Bukan orang kecil. Dia sakan orang dia. Tapi penghujung hidupnya adalah menyembah syaitan. Nah, menjadi hamba kepada syaitan disebabkan kerana dia melakukan kesilapan yang besar. Dan kerana tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan dia jadi macam tu. Semua kita dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu nanti kita akan tanya, kenapa kita nak kena ibadah lebih-lebih? Dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita buat ni kerana kita diarahkan oleh Allah. Nah, yang tu. Dan kita pun tak tahu kita ni di mana. Kan semua orang dah tahu kita di mana sekarang ni. Siapa yang tahu kata hujung hidup dia macam mana? Siapa yang tahu kata dalam Lauh Mahfuz dah ditulis kata dia ahli syurga? Siapa yang tahu dalam Lauh Mahfuz dah tulis kata dia ahli neraka? Kalau dia tahu dan dia laksanakan dengan pengetahuan dia pada ketika tersebut, maka akan bertukar maksiat menjadi taat pada ketika itu. Faham tak faham saya sebut ni? Kalau dia tahu. Contohnya dia tahu kata dia ni ahli maksiat. Dia boleh baca Lauh Mahfuz. Bisakan lah. Dia ahli maksiat, dia boleh baca Lauh Mahfuz. Nah, ajaib lah. Kalau dia boleh baca dan kemudian dia sebut kata pukul 3 lagi dia kena buat maksiat. Pukul 3 lagi dia kena buat maksiat. Dan dia tahu itu ditulis dalam Lauh Mahfuz. Maka kata guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala, kalau dah dia tahu dalam Lauh Mahfuz tulis pukul 3 dia kena buat maksiat, kalau dia buat maksiat pada pukul 3 tu, dikira maksiat ke tidak? Dikira mentaati perintah Allah melakukan maksiat tersebut. Boleh faham ni? Tapi siapa yang tahu? Nak tanya siapa yang tahu? Kalau dia ahli maksiat, ghalibnya dia tak boleh baca dah Lauh Mahfuz. Yang boleh baca Lauh Mahfuz ni, kalau Allah Ta'ala bagi kepada anugerah kepada para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bening hatinya. Dan mereka akan melakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Jadi semua kita ni lakukan dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Allah yang berkehendak dengan semua perkara. Sama ada perkara baik ataupun perkara buruk, Allah Ta'ala kehendak dengan perkara tersebut. Ini dalam bab iradah. Kalau kita mengaji bab iradah. Malam pelajar santri, ya, santri-santri di Zawiyah mengaji bab tu. Dalam Tauhid, dalam kitab Tauhid, yang diceritakan berkenaan dengan sifat iradah. Tamam? Baik. Kalau kita faham tentang sifat iradah tu saja, selesai. Karena sifat iradah makna daripada sifatun qadimatun wujudiyatun qa'imatun 'ala dzati yuqassisu al-mumkin. Apa dia? Oh, masuk betul. Boleh? Tu dia. Minuh lalu. Nak buat macam mana? Kita nak kena susun macam tu lah, buat macam mana? Hari Ahad ni insya-Allah, hari Ahad ni 28 hari bulan saya jemputlah. Ni yang jemaah yang duk mari selalu ke Zawiyah ni kena marilah. Jangan tak mari pula. Hari Ahad ni akan buat pecah tanah. Tok Guru akan mari. Tuan Guru Haji Jusuh Tobiak. Tok Jusuh akan mai tok pasang pailing sini. Pukul 9 pagi. 9 pagi kita akan buat solat hajat di sini. Moga Allah Ta'ala berkati tempat ni, mudahkan urusan semua sekali. Kita akan solat di sinilah. Kemudian akan pasang pailing. Akan ada proses pasang tersebut sampai pukul 12 tengah hari ada jamuan makan. Di dalam tempoh tersebut nanti akan ada lah majlis kita akan susun. Kalau Tok Guru balik awal kita akan baca kitab sikit kan. Sementara tunggu Tok Guru lain pula datang. Ada Tok Guru lain pun insya-Allah akan datang. Pukul 12 tengah hari kita akan mula makan dan kemudian bersurai selepas tu. Kita Tok Guru ya. Sekali ya. Boleh je mari. Ya. Solat ajak lah.
Solat zuhur waktu tu pelik. Jadi kita mari sini, kita pakai apa panggil apa? Pakai doa pada Allah Taala lah, moga mudah urusan insya-Allah. Alhamdulillah apa ni zawiyah dalam proses nak beli satu lagi tanah. Sambung belakang tu je. Tanah belakang tu betul sambung dengan jalan. Insya-Allah. Berkat doa ibu ayah semua lah. Kita duk fikir jalan nak masuk sini masalah. Satu je jalan. Kesian dekat apa ni tuan rumah jiran-jiran kita yang dekat sini. Rumah mereka dah jadi macam di Mesir dah. Penuh dengan habuk dah. Moga semua jadi inilah, jadi mizan hasanat semuanya, timbangan di sisi Allah Taala. Jadi apa ni nak masuk ni susah. Ada satu jalan ni saja. Baru ni ada orang mari nak jual apa ni, dan tanah belakang tu sambung dengan jalan masuk ke belah sana, tepi rumah culeh tu. Boleh masuk ke situ, masuk terus ke sini. InsyaAllah. Tanah 3 relung juga. 3 relung lebih kurang. Itu belakang tu, betul belakang pokok pisang tu. Pokok pisang tu terus tanah tu. Jadi rezeki lah Allah Ta'ala. Sebut kebetulan tak kena. Allah Ta'ala tetap dah sebenarnya. Allah Ta'ala dah tetap dah iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah sejak pada azali lagi. Bila saja nak terbit benda tu saja. Qum haitsu aqamaka Allahu fi. Duduk pada tempat yang Allah Ta'ala letak kamu. Sabar saja, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi jalan tersebut, insya-Allah. Sabar banyak-banyak, insya-Allah Allah Ta'ala bagi jalan. Moga-moga ada jalan lain lagi, insya-Allah. Jadi masuk segala cerok boleh masuk zawiyah. Insya-Allah. Baik. Tu cerita pasal tadi apa dia? Iradah. Iradah ni apa dia? Ini sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat iradah tersebut mengkhususkan perkara yang mungkin. Nak mengkhususkan sama ada nak jadikan dia ni tinggi ke pendek ke rendah ke pada zaman tertentu, pada zaman sekian, pada zaman sekian, dengan qadar yang tertentu, dengan sifat yang tertentu, nak bagi ada ke tak ada ke, iradah ni lah yang mengkhususkan perkara tersebut. Kita ni asal mungkin ada, mungkin tiada, kemudian dikhususkan oleh iradah, kata kita akan ada. Dan bila kita ada, maka muwafaqah dengan iradahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga qudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadilah yang telah mengeluarkan kita. Majaz lah, bahasa kita tu majaz. Hakikatnya yang mengadakan, yang berkehendak tadi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah, qudrah dan sebagainya hanya majaz. Majaz akli disebut oleh para ulama. Disandarkan perbuatan bukan kepada pembuatnya. Pembuat hakikinya adalah Zatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat. Bila kita sebut iradah berkehendak, ya, Allah Ta'ala berkehendak dengan perkara tersebut. Qudrah, Allah Ta'ala kuasa dengan perkara tersebut. Pada ayat dia terjemah dengan perkuasa, dengan perkehendak dan sebagainya. Dan ini apa ni yang kehendak sebenarnya saya kata Zatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita faham yang tu, insya-Allah faham iradah Allah Ta'ala, Ta'ala dah tetapkan segala sesuatu. Kamu buatlah macam mana pun, semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Semua dah ditentukan oleh Allah. Baik. Karena tu Nabi SAW tetap melaksanakan dakwah. Karena Nabi mengetahui bahawa ini kehendaknya Allah. Karena Nabi adalah arif billah. Yang paling mengenal Allah adalah Sayyidina Rasul. Maka karena tu bila Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW berdakwah, dan kemudian bila mana Allah Ta'ala sebut, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu seru mereka kepada beriman. Kamu serulah macam mana pun wahai Rasulullah. Anzartahum am lam tunzirhum. Sama ada kamu beri inzar, kamu tidak beri inzar, sawa'un 'alaihim. Sama sahaja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Tapi kenapa Nabi buat juga kerja tersebut? Kerana arahan Allah. Kerana suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata ulama, faedahnya adalah untuk maklumkan kepada kufar setelah dimaklumkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam dan para anbiya yang terdahulu kepada mereka, maka tidak ada jalan lagi untuk mereka melawan hujah tersebut, mengatakan bahawa kami tidak pernah diutuskan dengan Nabi. Tak ada alasan.
Nah, sebab itu disebut dalam Al-Quran rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam Quran dalam surah surah apa ni? Surah apa? Apa ni? Zahid? Zahid apa Zahid? 15. 15. Mungkin ni juzuk yang ke-16 kan? Rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Maksudnya para rasul yang diutuskan untuk menyampaikan berita gembira dan berita inzar, berita bahaya kepada golongan yang didakwahkan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Nah, maka mereka tidak akan ada hujjah nanti di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa para rasul tidak diberikan ataupun para rasul tidak memberikan kepada mereka ancaman tersebut. Ini berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh nanti waktu ketika mana di depan Allah, maka kaum Nabi Nuh kata, "Ya Allah, Nuh tak buat kerja, ya Allah. Dia tak buat apa pun. Dia tak pesan pun kat kami. Kami pun tak tahu kata ada hari macam ni. Kalau kami tahu, kami buat dah." Punya nak cari, punya nak gelong. Di dunia penipu, di akhirat depan Allah pun dia nak menipu. Dia nak kata-kata dia tak tahu. Padahal jelas-jelas dah Nabi Nuh sebut benar tadi. Siapa yang akan jadi saksi pada hari tersebut? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi apa? Syuhada alaihim. Kita akan menjadi syahid ataupun penyaksi kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Waktu Nabi SAW ketika dibacakan ayat berkenaan dengan perkara ini, maka baginda Nabi menangis. Kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat anugerah yang Allah taala berikan kepada Sayyidina Rasul dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang juzuk yang kedua. Juzuk kedua kan? Apa ni ayat yang kita tengok tu Ustaz? Ayat apa? Ini dia juzuk dia. Tengok. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ini ayat ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat wasat. Umat yang terbaik. Wasatan maksudnya yang terbaik. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk menjadi syuhada'a 'alan nas. Menjadi penyaksi kepada manusia. Penyaksi kepada manusia dengan maksud kita nanti di akhirat akan menjadi saksi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam atas kerja buat yang dilakukan oleh para nabi. Ketika umatnya mengingkari para anbiya alaihi wassalatu wassalam melakukan tugas mereka, kitalah umat yang akan menyaksikan pengorbanan para nabi tersebut. Ini umat yang mulia. Ini umat yang mulia. Lepas tu para guru kami pesan, kalau dalam majlis, jangan cerita pasal keburukan umat saja. Cerita juga kelebihan umat. Umat Nabi Muhammad ni umat yang lebih. Ni asyik dalam kelas aja duduk hantam je umat Nabi Muhammad ni. Semua tak ada apa. Ni teruk kita, ni teruk kita. Bagilah sikit hak elok tu. Cerita sama hak elok tu. Bagi kita tahu kata kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu dipesan oleh guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah, Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala. Nak bagi kita ni jadi fakur dengan perkara tersebut, dan bila kita tahu tentang hakikat tersebut, maka kita tak akan main-main, dan kita dapat kemuliaan tadi disebabkan siapa? Sebabkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau bila saya sendiri kalau mulakan ucapan apa semua sekali, moga Allah Taala berkati kita, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berkat Nabi kita Muhammad. Kita ni menumpang barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan ada di sini. Semua kita ni dengan barakahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah Taala kekalkan kita dengan jalan tersebut. Jalan adab, jalan kasih kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasih ni kadang-kadang boleh menyelamatkan iman seseorang. Semalam saya dengar daripada Habib Ali Jifri hafizahullahu taala, beliau ada cerita satu kisah di Britain. Dia kata ada seorang lelaki yang dia ni mengaji berkenaan dengan falsafah.
Nah, dia orang Pakistan tapi lahir di Britain. Temu dengan Habib Ali. Nah, dia bertemu dengan Habib Ali dan dia cerita pengalaman hidup dia. Kata dia, saya ini Habib, dia kata pernah hampir jadi murtad. Nah, dan saya kenapa jadi macam tu? Karena pengajian yang dia ikuti di universiti dan sebagainya. Dia tengok dengan apa yang berlaku dalam dunia barat dan Islam lakukan kepada dunia barat dengan propaganda yang disebarkan dan sebagainya. Akhirnya dia kata dia tak percaya lagi dengan agama. Tak percaya lah. Dia kata Islam ni teruk. Islam ni agama yang buruk. Islam ni agama yang menyebarkan benda yang tidak baik. Jadi ini yang dia bawa dalam kehidupannya. Sampai satu hari dia bertekad nak jadi mulhid. Mulhid apa dia? Ateis. Tak ada Tuhan. Tak percaya dah dengan Tuhan, dia kata. Sampai tahap macam tu. Dan malam tu dia dah sepakat dah. Dia dah pakat dalam hati dia, kata esok memang aku nak iklan lah dia. Dia nak iklan kata dia telah ateis. Dia keluarga Islam. Dan malam tu waktu dia duduk nak tidur tu, kata dia, saya ni duk fikir, kata esok ni nak ni dah. Nak murtad dah esok ni, nak keluar daripada agama, nak mengaku kata saya ni telah menjadi ateis. Dia nampak tasbih, dia kata. Ada tasbih kat tepi dia waktu tu. Tapi dia pegang tasbih. Pegang tasbih. Terus baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Waktu tu terkejut. Oi, buat orang tahu lah kata ni. Dia tak sedar. Dia tengah duduk selawat waktu tu. Dia kata, aku duduk buat apa ni? Dia kata, tak balik tasbih. Ni aku buat apa ni? Aku dah murtad dah ni. Dia sebenarnya nak murtad dah. Baru niat nak murtad je, dah murtad dah. Tapi kenapa selawat, dia kata? Kerana dia teringat mak dia selalu sebut. Waktu kecil dulu, apa masalah sekalipun, selawat kepada Nabi SAW. Yang tu dulu jangan tinggal. Sebelum tidur, selawat dulu kepada Rasulullah SAW. Dia kata, kalau saya boleh selawat, takkan Nabi ini orang yang penipu, dia kata. Kalau saya kata, Allah ini tidak adil, Islam ni tidak betul, maknanya sekaligus saya mengatakan Rasulullah ini adalah orang yang tak betul. Kerana dia utusan Allah. Dan dia yang bawa agama ni. Mustahil, dia kata. Takkan dia tak betul. Sebab saya duduk dengar cerita tentang dia. Mengaji tentang dia sejak pada kecil. Ini adalah orang yang paling benar. Yang paling tepat pada ucapannya. Yang paling pengasih kepada umatnya. Kaza. Diceritakan tentang Rasulullah SAW. Dia ingat balik pengajian dia tentang sirah. Dan pengajian dia tentang Rasulullah SAW. Dia kata, takkanlah orang yang bawa agama macam ni, agama dia tak betul. Mustahil, dia kata. Mustahil. Maka terus dia bertaubat pada malam tersebut. Dan dia kembali menjadi orang yang baik pada agamanya. Mengaji balik selepas tu. Masuk balik dalam pengajian falsafah tadi. Dia mengaji pula bahagian yang rudud. Ataupun rak kepada falsafah yang tidak betul. Dan mengaji pula akidah yang tepat dengan para guru. Dan akhirnya kata beliau, barulah saya temui yang tepat pada waktu tersebut. Baru saya tahu apa yang saya tersilap pada waktu itu. Apa yang menyelamatkan dia? Yang menyelamatkan dia adalah al-hub. Kecintaan dia kepada Sayyidina Rasul SAW. Lepas tu jangan abaikan ibu ayah semua tentang pengajian sirah dengan Rasulullah SAW. Jangan mengabaikan perkara tersebut. Kadang dengan sirah yang diajar oleh kepada anak-anak kita sejak pada kecil tu, mungkin itu yang akan menyelamatkan dia ketika besar. Kalau dia kenal betul dengan Sayyidina Rasul SAW. Waktu Ramadan, kalau kami di Mesir, para guru biasanya akan baca kitab sirah. Ramadan ni adalah bulannya Rasulullah SAW. Seperti Syaban adalah bulan Rasulullah, ni bulan Syaban ni. Ini disebut bulan Rasulullah SAW. Itu banyak selawat pada bulan ni. Kebiasaan para ulama akan mengamalkan selawat dengan ribuan, jutaan selawat pada bulan ni, bulan Syaban. Kerana bulan Syaban dipanggil bulan Nabi SAW. Dan bulan Ramadan masuk, maka mereka akan baca pula pasal Nabi SAW. Dibuat daurah, dibacakan kitab tentang Rasulullah SAW. Itu kita di Zawiyah setiap hari di sini nanti bulan Ramadan saya akan baca kitab Syama'il Nabi SAW karangan Al-Imam Bajuri rahimahullah setiap hari. Cuma hari Jumaat kita akan baca kitab Syamil, fi Khulasati Syama'il yang saya karang untuk orang kampung pula dengar apa tentang Nabi SAW dalam bahasa Melayu. Sebab kitab tu saya karang dalam bentuk syair. Dan moga-moga dapat manfaat untuk kita kenal Rasulullah SAW. Kerana mengenal Nabi untuk datangkan cinta.
cinta kepada Nabi akan menyelamatkan kita. Cuba tengok apa yang menyebabkan golongan kufar ini menjadi orang-orang yang dicelakakan oleh Allah. Kerana mereka tidak mau dengar dengan Nabi SAW. Kerana mereka tidak mencintai Nabi SAW. Betul, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Li'annahum la ya'rifun. Kerana mereka tak kenal Nabi SAW. Kalau mereka mengenal Nabi SAW, pasti mereka akan jatuh cinta betul-betul. Takkan Abu Jahal tak kenal Nabi? Ya, dia kenal Nabi sebagai Muhammad anak yatim. Bukan Nabi sebagai Rasulullah. Bukan Nabi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, pengenalan dalam bentuk zahir tadi sahaja tidak menyebabkan dia jatuh cinta dengan Rasulullah. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Abu Jahal, Abu Lahab mengenal Nabi sebagai seorang orang Mekah yang besar bersama dengan mereka dan kemudian mengaku jadi Nabi. Dan kami tidak percaya dengan perkara tersebut. Ini beza di antara dua kelompok manusia. Yang satu diberikan kebahagiaan oleh Allah, yang satu lagi dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut kisah mereka ni apa dia? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati-hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena letakkan kecintaan kita yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa kasihnya baginda Nabi, Nabi tetap melaksanakan tugasnya walaupun tahu mereka tidak akan beriman kepada Nabi. Dan kemudian, kenapa Nabi tidak mendoakan keburukan kepada mereka? Seperti mana Nabi Allah Nuh alaihi salam, ketika mana Nabi Nuh mengetahui bahawa umatnya tidak akan beriman, maka baginda Nuh alaihi salam terus angkat tangan doa kepada Allah, hancurkan kaumnya pada ketika tersebut. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan, mengeluarkan air daripada bawah bumi, sehingga menenggelamkan seluruh alam pada ketika tersebut. Kerana dengan doanya Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehingga mati termasuk anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Termasuk anak beliau sendiri. Yang Allah Ta'ala kata dia bukan ahli keluargamu. Sebenarnya. Ini bukan ahli keluargamu. Maksudnya yang menjadi ahli keluarga kita yang sebenar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman kepada Allah, maka ini bukan ahli keluarga kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi kena jaga iman tu. Kena jaga iman tu, kena pesan kepada keluarga kita dengan iman dan sebagainya. Jangan kita abaikan perkara tersebut. Ibu ayah semua kena ingat betul-betul benda tu. Anak kita nak pergi kat mana pun, pesan dia dengan iman. Anak kita nak pergi lah mengaji kat mana pun, nak jadi apa pun, pesan dia dengan solat. Pesan dia dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal benda tu. Bagi ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada masalah apa pun, baginda Rasul sendiri nanti akan tarik tangan dia, insya-Allah. Akan tarik tangan dia ketika dia nak menjauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting lazimkan salawat. Lazimkan dengan salat. Lazimkan dengan adab kita dengan ahlullah, para wali Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah Taala akan mudahkan dan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Cuba tengok di sini hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Nabi tak, antara hikmah di dalam ayat ni, kenapa Nabi tak doakan keburukan kepada umat? Nabi tak doakan dengan kehancuran kepada umat. Kerana Nabi SAW adalah rahmat kepada seluruh alam. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala tidak akan menyeksa mereka semua selagi kamu berada di kalangan mereka. Tengok. Maksud kalau Nabi ada di kalangan mereka, mereka tidak akan diturunkan azab. Bahkan ulama bila mana mentafsirkan ayat ni, macam mana maksud wa anta fihim? Apa maksud wa anta fihim? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kamu bersama dengan mereka ya Rasulullah. Kalau kamu duduk dengan mereka, maknanya mereka tidak akan diazab oleh Allah. Hanya kerana berkat Nabi SAW. Kata sebahagian ulama, ma anta fihim dengan makna wa sunnataka fihim. Sunnah Rasulullah berada dengan mereka semua. Kalau diamalkan sunnah baginda Nabi, maka mereka semua akan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi ulama kata wa anta fihim, maksudnya kamu itu berada dalam hatinya mereka. Kalau Nabi dah wafat sekalipun, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dan alam ni lebih luas daripada alam dunia,
Tapi tetap Nabi berada dalam hatinya kita. Nabi berada dalam hatinya umat. Macam mana nak bagi Nabi ada dalam hati umat kalau dia tak kenal Nabi SAW? Tak pernah baca tentang Rasulullah SAW. Tak pernah dengar tentang Rasulullah SAW. Tak pernah cuba untuk nak memberi faham dia tentang Rasulullah SAW. Kalau tak faham yang itu, macam mana nak faham dengan syariat agama Allah? Tak akan faham. Syariat agama Allah difaham dengan cara kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu amalan yang agung. Kenapa agung? Kenapa dipanggil bulan ni bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagian kata ulama turun pada bulan Syaban. Bulan ni. Ayat tu turun pada bulan ini. Maka tu dinamakan bulan ni bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lazimkan selawat kepada Nabi. Jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kerja apa pun kena selawat. Orang tua-tua kita duk ajak kalau salam pun selawat. Salam selawat. Nak pisah selawat. Nak bangkit majlis selawat. Kenduri kahwin selawat. Semua selawat. Kenapa? Kerana ikat semua dengan Rasulullah. Lepas tu baca burdah, baca barzanji. Lepas tu kalau pihak yang datang kata benda ni bid'ah dan sebagainya, takkan bid'ah kerana cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni kumpul majlis baca selawat? La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala selawat. Dan Allah membanggakan orang yang berselawat dalam majlis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ada malaikat yang berterbangan mencari majlis-majlis yang berkumpul berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak akan ada orang yang berselawat kepada Nabi, orang ni akan jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Tak akan ada. Kan ada orang yang mengenal Nabi betul-betul akan menganggap Nabi ni seperti Tuhan. Tak ada. Allah Ta'ala dah selamatkan dah Nabi daripada tuduhan tersebut. Allah Ta'ala selamatkan dah umat ni daripada memikirkan Nabi ni sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Allah Ta'ala selamatkan dah Rasulullah daripada perkara tersebut. Jadi tak perlu kita nak bimbang lebih-lebih seperti mana sebahagian pihak yang terlalu bimbang sampai dia lebih bimbang pada Nabi. Nabi pun tak bimbang, dia bimbang. Oh, ni kalut pada Nabi, dia orang panggil. Nabi sendiri sebut, inni la akhwafu ala ummati syirk. Aku tak bimbang umatku buat syirik. Dia bimbang apa? Kalau umat ni yang betul ni, Ustaz bimbang. Kenapa Ustaz tu duk menurun apa semua tu syirik? Yang tu tak apa betul tu. Kalau umat betul ni, kenal betul Nabi SAW, takkan buat benda tu. Tapi cuba tengok geng-geng yang duk menurun tu. Kalau duk menurun lah, duk pergi kat kubur ni apa semua sekali, duk pergi menurun minta nombor ekor tu. Cuba tanya dia, Nabi ni Nabi ke Tuhan? Dia akan kata bengong soalan. Nabi ni Nabi lah, takkan Tuhan. Ikut mana dia kata tanya soalan tadi, Nabi ni Nabi ke Tuhan? Dah tanya orang tu, takkan nak jawab Tuhan. Hatta hak buat macam tu pun dia tak akan kata Nabi Muhammad Tuhan. Nampak? Kenapa? Kerana mereka Nabi SAW ni dijaga oleh Allah Ta'ala daripada difikirkan tentang perkara tersebut. Baik. Kena ada perkataan tadi. Kena ada perasaan tadi dalam hati kita. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, la yu'minun, tiada beriman mereka itu kerana diketahui Allah daripada mereka itu, maka jangan engkau tamak ya Muhammad pada iman mereka itu. Kerana Nabi nak sangat mereka beriman. Jadi Nabi nak diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan. Jangan kamu, orang panggil apa? Tamak untuk menyebabkan mereka beriman. Yang menentukan mereka beriman ataupun tidak adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma baginda Rasul melaksanakan tugas yang dilakukan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Itu dia. Kemudian telah tutup Allah Ta'ala atas segala hati mereka itu. Disebut ni khatamallahu ala qulubihim, telah tutup Allah Ta'ala atas segala hati mereka itu. Apa makna Allah Ta'ala telah tutup hati mereka itu? Seperti ditutupkan bekas. Seperti ditutupkan bekas. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam ni seperti wi'a, bekas. Kemudian ditutupkan, kalau diletakkan barang dalam tu, ditutupkan dengan sesuatu. Sama ada dengan tanah liat dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu kan buat arak. Kalau orang bukan Islam lah, buat arak, diletakkan dalam bekas, dia akan tutup dengan sesuatu untuk nak mengelakkan sesuatu yang lain masuk ke dalam bekas tadi. Dipanggil khatam. Dipanggil khatam juga. Jadi Allah Ta'ala menutup hati mereka.
Hati yang dimaksudkan sini apa dia? Hati yang dimaksudkan sini adalah aql. Bukan hati yang kita duk nampak. Jantung hati kita ni. Qalbun. Qalbun yang dimaksudkan sini adalah jantung. Tapi adakah dimaksudkan dalam ayat ni Allah Ta'ala telah menutup jantung mereka dengan makna jantung yang kita nampak depan mata, kalau belah nampak jantung tu? Tak. Jantung dimaksudkan sini adalah al-aql, akal kita. Karena tu kalau dimaksudkan dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf, penawar bagi hati, penawar bagi jantung, maksudnya maksud jantung tadi apa dia? Jantung hati kita, iaitu akal kita. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ada jantung tapi tidak berfikir dengannya. Maka jantung yang dimaksudkan tadi adalah al-aqlu. Akal yang dimaksudkan situ. Maka ditutup akal mereka oleh Allah. Tamam? Karena tu akal jantung kita ni, kalau banyaknya dosa, tamasat nural basirah fiha, maka akan tertutup pandangan mata hatinya. Mata hati kita ni kalau banyak sangat dosa, maka akan tertutup pandangan mata hati tersebut. Lepas tu para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mereka jaga ini, jantung hati mereka ini. Itu yang saya sebut sebelum ni ceritakan, yang diceritakan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, kisah berkenaan dengan Syekh Al-Imam Amin Baghdadi rahimahullah, yang dia sebut nahnu qulubuna kazzujaj, kami jantung kami ini seperti kaca. Qulubuna kazzujaj, maksudnya seperti kaca, maksudnya boleh tembus tengok. Saya sebut di masjid baru-baru ni, Ramadan ni dijadikan oleh para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat ujian. Nak tengok sama ada diterima ataupun tidak amalan Ramadan, puasa mereka tersebut selepas Ramadan. Kalau mereka boleh tengok apa yang ada dalam hati manusia, maka tahu Ramadan mereka tadi diterima oleh Allah. Macam tu. Kalau tak boleh tengok, maknanya Ramadan mereka pada tahun tersebut ada masalah. Puasa mereka pada tahun tu ada masalah. Macam tu. Tapi bukan mereka seronok nak tengok tu. Tapi bila boleh tengok tu, tahu kata, dah diterima puasa kami. Tapi bukanlah syok nak tengoklah hati orang, kawan ni nak kata apa ni. Tak. Bukan tu maksudnya. Tapi dijadikan tu sebagai mi'yar ataupun penanda aras kepada penerimaan Allah terhadap amalan mereka pada bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita tahun ni Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dah boleh solat tarawih di masjid kan. Cuma tak ada kuliah lah. Elok tu. Semayang lah. Cuma tak tahu 20 ke 8 rakaat. Yang tu. 20 ke 8 ke lah ni orang tak kira, dia kira nak 8 ni. Kalau boleh 2 dia buat 2 je. Dia kan kira banyak. Awliya dulu dia lagi banyak lagi dia nak. Kalau di Tarim ni apa kata di Yaman, habis masjid ni 20, pergi masjid lain pula, bayang lagi 20. Habis masjid ni 20 pula, masjid tu tunggu jemaah yang kedua. Lepas habis satu masjid, pergi masjid satu lagi. Lepas habis masjid ni pula, pergi masjid satu lagi pula. Macam tu. Sampai subuh. Sampai sebelum subuh baru habis sembahyang tarawih. Jadi tarawih satu malam 60 rakaat. 70 rakaat. Biasa bagi depa. Kita kalau boleh nak cari masjid mana yang tak buat terus. Bukan 8, hak tak buat terus tak mana dia kata. Nak pergi tumpang kat situ dia kata. Duduk berkelahi je. 8 ke 20. 8 ke 20. Kelahi buat apa? 8 ke 20, 8 ke 20. Bagi tahu je lah kata pemalah. Senang. Pemalah ke rajin? Takkan nak kata Rasulullah pemalah. Kau tahu mana Nabi buat 8? Tahu mana Nabi buat 8? Habak mai. Ada hadis Nabi buat 8? Yang kata pandai buat 8 tu. Dia guna hadis dalam sebahagian kitab, kata Nabi tidak pernah menambah solat lebih daripada 12 rakaat sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan. Hadis tu cerita bab solat witir, bukan solat tarawih. Karena bukti dia disebut dalam hadis tu, Nabi tak pernah tambah lebih daripada 12 rakaat sembahyang malamnya daripada Ramadan ataupun bukan Ramadan. Bukan Ramadan ada ke tarawih? Nak tanya balik. Jadi bukan Ramadan dan Ramadan, witir lah yang Nabi semayang, yang tak lebih daripada 12 rakaat tadi. Maksud 11 rakaat, 13 rakaat Nabi semayang. Ada sebahagian riwayat kata 13. Tak lebih daripada 11 dalam riwayat. Tu solat witir, bukan solat tarawih.
dia dikira tu, dia pakai hadis tu, dia kata kalau sebelah, maknanya 3 witir, 8 rakaat lah. Kona. Ni panggil kona. Faham? Kaki kona ni ramai. Baca hadis satu, kona kot lain. Kalau tidak, Sayyidina Umar tak pujilah kepada Sayyidina Ubay. Sayyidina Tamim Ad-Dari yang jadi imam pada ketika sebut di Masjid Nabawi, sembahyang berapa rakaat? 20 rakaat. Dan kalau tidak, Al-Imam Syafi'i tak sebutlah. Ahli Makkah menunaikan solat Jumaat, solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ahli Madinah, ini Imam Nawawi, Imam Syafi'i sebut. Zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahun bila meninggal? 200 lebih. 204 Hijriah meninggal. 204 Hijriah maksudnya 200 tahun selepas Nabi SAW. Baru lagi dekat dengan zaman Nabi SAW. Nah, dekat dengan zaman Rasulullah. Zaman salaf dan kurun yang terbaik pada zaman tersebut. Zaman Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ini kurun yang terbaik. Dan Imam Syafi'i kata apa? Ahli Makkah 20 rakaat sembahyang tarawih. Ahli Madinah disebabkan kerana ahli Makkah dia ada tawaf dan sembahyang tarawih. Tarawih dia sembahyang 4 rakaat, lepas 4 rakaat berhenti rehat, tawaf 7 kali tawaf. Lepas 7 kali tawaf berhenti, sembahyang pula 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Berhenti lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Bukan tawaf sekali ya, 7 kali lah tawaf. Mana ada orang tawaf sekali ya? Tawaf dia mesti 7. 7 kali tawaf. Lepas tawaf 7 kali, 4 rakaat lagi. Tawaf lagi. Jadi setiap 20 rakaat dia akan selang dengan berapa kali? 4 kali. Tidak? 4 rakaat sekali tawaf. 4 rakaat sekali tawaf. 4 rakaat sekali tawaf. 4 rakaat sekali tawaf. Jadi berapa kali akan berhenti? 4 kali berhenti. 4 kali tawaf. Ahli Madinah kata, kami tak ada Makkah, kami tak ada Kaabah. Nak tawaf ke mana? Jadi kami ganti tempat yang ahli Madinah tawaf, 4 rakaat lagi. Jadi ahli Madinah tambah 4 rakaat kali dengan 4. 4 kali berhenti ahli Makkah. Tambah 4 kali 4 jadi berapa? 16. 16 tambah dengan 20 rakaat jadi berapa? 36 rakaat. Ahli Madinah zaman Imam Syafi'i sembahyang 36 rakaat. Tu macam mana? 8 tak pernah dengar. 8 tak pernah dengar. Kita nak buatlah, kita pun malah. Tapi jangan duk kata ni Nabi buat. Mak ikut mana? Di Mekah, tu Imam Wahabi pun sembahyang 20. Wahabi Malaysia yang lebih Wahabi daripada Wahabi Mekah. Berkelahi. 8 kelai. Nanti keluar. Ni akan datang ni akan keluar lah bab nisfu Syaban. Nisfu Syaban bid'ah. Ini apa semua. Ni keluar. Depa dia ada setiap bulan dia ada kerja. Kalau tidak tak ada kerja. Dia dapat gaji kot tu. Gaji dia bulan 15 Syaban keluar artikel baru. Bagi penin orang habis. Yang kita tukang post. Ni. Kerja duk tulis dalam WhatsApp, hantar kat keluarga. Ni cuba baca ni, tengok ni. Rupanya orang kampung kita buat ni bid'ah. Bukan bid'ah, hang bodoh. Abang itu. Hang yang tak erti. Baca tak erti, mengaji pun tidak. Lepas tu kerja nak bid'ah, baca WhatsApp satu je, bid'ah habis semua. Yang sonok kerja duk WhatsApp kat orang. Post, konon-kononnya ilmu. Bukan ilmu tu. Tu bukan ilmu. Boleh faham? Syaikh para ulama kita yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu dan dengan amal, dah lakukan perkara tersebut. Dan perkara tadi ada sandaran dan usul dalam syarak. Tiba-tiba kita pula nak pergi duk berlawan dan sebagainya. Ini masalah. Lepas tu abaikan. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Jangan disibukkan perkara tadi. Kita ni sibuk dengan amal itu sepatutnya. Ustaz ni kerja Wahabi je. Kerja Wahabi apa daripada tadi kelas daripada awal. Ni je saya sekali sebut. Kerja Wahabi apa je. Sikit-sikit Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Apa daripada awal tadi saya mula Bismillahirrahmanirrahim Wahabi. Gitu kan? Daripada awal tadi saya cakap semua sampai kat sini je saya sebut. Tiba-tiba ustaz ni kerja cakap saya Wahabi. Bila je? Hang ni buta ke pekak kan? Sampai tak tahu nak beza ni bila yang kita cakap pada awal daripada sampai habis ni kerja cakap saya tu saja. Sikit tu saja. Yang berasa lebih buat apa? Dia berasa lebih. Bila orang kata, dia kata, mana ada? Wahabi mana ada dalam dunia ni? Habis tu, nak marah apa? Dah tak ada, buat tak tahu juga lah. Saya nak sebut ni, kamu dah kata tak ada. Buat tak tahu, buat tak dengar. Mana boleh? Bertahan pula. Bertahan apa benda tak ada? Duk bertahan tapi benda tak ada. Takkan pening kita. Ada ke tak ada? Tanya dia. Katanya, ke hang Wahabi ni?
Tak. Lebih kurang dengan Syiah ya. Ini tak tahu nak mengaku. Nah. Itu yang kata ada seorang sahabat saya ni, dia kata apa? Dia kata, kita bangga kalau kita orang panggil kita ni Asy'ariyah. Kita bangga kalau orang panggil kita Syafi'i. Kita bangga. Wahabi dia tak bangga orang panggil dia Wahabi. Dia pegang mazhab tu, tapi bila orang tanya, orang kata kat dia, tak mengaku. Dah. Tapi bawa aku tu. Orang patutnya bangga lah. Saya mengaji di Azhar. Bangga lah kalau orang nisbah kita kepada Azhar. Azhari. Kita mazhab dengan Syafi'i. Orang panggil kita Syafi'i. Ya Syafi'i, Masya Allah, Tabarakallah. Nisbah kepada Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah. Dan kita berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Kita pegang dengan Asy'ari. Alhamdulillah. Sonok kita. Kalau orang panggil kita dengan gelaran tersebut. Sebab tu para ulama' dalam kitab mereka akan sebut. Qala kadha Asy-Syafi'i. Al-Asy'ari. Al-Azhari. Sebut semua. Tak apa. Tapi tak ada sekok Wahabi dia akan sebut Al-Wahhabi kat belakang dia. Dia tak akan buh belakang dia. Malah dia akan cari jalan pula. Kata tak, Wahabi tak ada. Wahabi ni bohong saja. Wahabi ni puak-puak Syiah je duk reka. Siapa yang kata dia Wahabi, maknanya dia ni Syiah. Kau terus. Tuduh kita Syiah pula dah. Ni yang berlaku ni. Tu saya tak boleh keluar TV Hijrah. Dia kata saya Syiah. Lawak betul. Menteri Agama nak mai esok lusa ke sini. InsyaAllah. 30 hari bulan dia nak mai sini. InsyaAllah. Sajalah abang pergi lah. Tak jemput pun kat tuan-tuan, saya tak jemput. Dia akan mai, dia mai lawat saya. Sini. Saya nak kata kat dia. Timbalan dia halang saya kan. Tak saja melawat. Tapi dia akan mai 30 hari bulan dia akan mai sini. Pukul 8 pagi dia mai sarapan sini. Lepas tu dia masak je. Siapa nak main jumpa mai bila, tapi tak ada majlis apa. Dia main lawat je, main lawat. Baik. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan atas segala mata mereka itu berselaput. Atas mereka itu berselaput. Minta maaf. Baca tak habis tadi. Hati mereka maka tiada masuk kebajikan. Tiada masuk kebajikan dalam hati mereka. Kenapa? Karena telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu, wa ala absarihim ghishawah, dan atas segala mata mereka itu berselaput, tiada kelihatan mereka itu akan yang hak. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang amat besar lagi kuat berkekalan. Cuba tengok di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan sebut di sini wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu. Wa ala absarihim ghishawah. Dan juga ke atas segala mata mereka itu. Kenapa qulub diletakkan dengan jamak? Maksudnya dibanyakkan. Dekat sama' digunakan dengan satu saja. Dekat absar guna jamak balik. Tahu jamak? Jamak ni maknanya plural, bukan single. Tahu single? Single, orang tak nikah dia panggil single. Seorang-seorang. Kalau dia ada, orang panggil apa? Dia ada pasangan dia dipanggil plural lah. Ataupun banyak. Plural ni maksudnya jamak. Maksudnya banyak. Jadi, kenapa yang qulub diletakkan dengan jamak? Sam'ihim digunakan dengan single, dengan mufrad, dan absar digunakan banyak juga. Ni apa hikmah? Dari segi bahasa, kata ulama, kerana sam' adalah masdar. Bukan masdar, ismul masdar. Dia isim masdar. Dan isim masdar la yusanna wa la yujma'. Dia tidak dimusannakan dan tidak dijamakkan. Itu kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak akan sebut dia dengan minta maaf, sam' adalah masdar. Sawa isim masdar. Sawa'un baru isim masdar. Sam'un masdar. Dan masdar dia tidak ada musanna. Dia tak boleh sebut sam'an, tak boleh. Dan dia tak akan ada orang panggil apa?
mufrad. Nah, dia tak akan mufrad, dia tak akan ada jamak. Bagi sam'un, tak ada. Nah, dia tak ada alif waw nun dan tak ada alif nun. Karena masdar tidak akan dijamak dan tidak akan dimusannakan. Tapi makna dia, sebahagian ulama lagi kata boleh jadi dia jamak juga, tapi dengan maksud, dengan makna. Karena dia dikapuh dengan dua jamak. Qulub jamak, absar jamak, sam' dengan makna asma'. Boleh jadi. Nah, yang tak faham dengar aja tak apalah. Nak tak apa Ustaz? Tak apalah. Boleh. Sebahagian lagi kata kenapa dimufradkan sama'? Kerana masmu' wahid faqat. As-saut. Kerana yang didengar hanya satu saja suara ya. Suara saja yang didengar. Tapi yang dilihat macam-macam. Ada yang kita lihat ni warna, ashkhas, nazat, warna dan sebagainya kita lihat dengan mata, kan penglihatan mata pelbagai. Pendengaran dalam telinga kita dengar apa? Dengar suara saja. Jadi kerana itu dia disatukan saja. Nah, sam'ihim maksudnya kerana yang didengar satu saja itu as-saut, suara saja. Maka kerana itu diletakkan dengan satu saja, tidak diletakkan dengan jamak. Itu antara sebab kenapa diletakkan begitu. Faham? Dan tempat yang waqaf tam, kata ulama, pada wa ala sam'ihim. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena ghishawah adalah sifat kepada, minta maaf, ghishawah di sini adalah mubtada kepada absar. Wa ala absarihim ghishawah. Dan juga dia adalah disandarkan hanya kepada absar. Hanya disandarkan kepada absar. Yakni ghishawatun ala absarihim. Itu tidak disandarkan ghishawah kepada sama'. Maksudnya dan atas segala mata mereka itu berselaput. Yang berselaput tu apa dia? Mata tu. Pandangan mata tersebut. Tamam? Jadi Allah tutup mata mereka. Allah Ta'ala tutup hati mereka. Allah Ta'ala tutup pendengaran mereka. Dan kenapa didahulukan pendengaran daripada mata? Karena pendengaran lebih afdal daripada mata. Ya, pendengaran lebih afdal daripada mata. Karena itu dalam banyak ayat, dengar lebih didahulukan daripada melihat. Dan kalau budak pun, pada waktu lahir, yang mula dia lakukan adalah mendengar daripada melihat. Tidak? Budak dia kalau kata waktu lahir, mata dia masih kabur. Tapi telinga dia dah dengar pada waktu tersebut. Maka pendengaran lebih dahulu, kerana itu Allah Ta'ala sebut pendengaran dulu daripada mata. Waktu budak dia akan dengar dulu. Tengok tak lagi. Sebab tu para Nabi alaihimussalatu tidak boleh yang pekak. Semua mesti dengar. Tapi ada tak Nabi yang mana mereka jadi matanya berselaput? Ada. Sayyidina Ya'qub alaihissalam pernah terkena penyakit selaput pada matanya kerana banyak menangis. Setelah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dicolek ataupun dilemparkan dalam telaga dan hilang, tak bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, Sayyidina Ya'qub alaihissalam sentiasa menangis, merindui anak beliau sampai kena penyakit katarak pada matanya. Bukan buta, Sayyidina Ya'qub tidak buta. Bukan buta tuih, tapi kena ada selaput sampai menjadikan dia rabun dan tidak nampak selepas tu. Jadi makna di sini, kalau para anbiya alaihimussalatu wassalam menjadi matanya tidak nampak, adakah itu akan terangkat kenabiannya? Tidak. Tapi para nabi mustahil pekak. Tak boleh pekak. Dan atas segala mata mereka itu berselaput, yakni tiada kelihatan mereka itu akan yang hak. Tak nampak pada yang hak. Tak tengok mereka dengan Nabi sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang tidak melihat Nabi sebagai Nabi alaihimussalatu wassalam, maka mereka ini adalah orang yang telah dibutakan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud buta mata pada mata hati mereka telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa didahulukan qatamallahu ala qulubihim? Kata musannif, kata pengarang tafsir ini, didahulukan tutupan pada hati lil izani bi annaha al aslu fi adamil iman. Untuk menunjukkan bahawa al aslu adamul iman, tidak ada iman dulu. Bila tutup saja hati dia, maksudnya tidak beriman. Wa taqdimu halis sam'i ala hali absarihim lishtiraki bainahu wa baina qulubihim fi tilkal hal. Kemudian didahulukan hal berkenaan dengan pendengaran dan juga penglihatan
Karena kedua ini berkait antara satu sama lain. Kedua berkait satu sama lain. Iaitu bila mana hati dah ditutup, secara automatik dia tak akan dengar lagi apa yang diucapkan oleh orang tersebut dan dia tidak akan melihat lagi dengan kebaikan. Tamam? Sebab tu disebut oleh penyair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Wa ainus sukhti an kulli aibin kalilatun. Silap terbalik. Wa ainus sukhti an kulli aibin. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Ya. Mata yang redha melihat kepada kekurangan semuanya macam tidak ada apa. Wa ainus sukhti, mata yang buruk, mata yang benci, tubdil masawiya. An kulli aibin, bukan an kulli aibin. Wa ainus sukhti tubdil masawiya, akan melihat perkara yang tidak baik saja. Lepas tu mata benci, tengok kok mana apa semua tak elok. Betul tidak? Orang tu segak ke, orang tu baik ke dan sebagainya, semua tak baik. Dan dia benci. Tapi cuba dia suka. Hak tak baik pun dia kata baik. Macam orang bercinta lah. Orang bercinta, Allah. Kalau orang kata dekat kekasih dia tadi huduh, hang boleh bercinta dengan dia no? Huduh. Semua orang kata huduh. Dia tahan cakap elok lagi. Marah dia. Kerana apa? Kerana cinta. Lepas tu disebut cinta itu buta. Cinta itu membutakan. Lepas tu disebut wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang yang cinta ni, mata dia akan melihat semuanya kebaikan. Kentut pun wangi tuan-tuan. Tak percaya tanya hak baru kahwin ni lah. Ni. Hak baru kahwin ni. Siapa dia hak baru kahwin? Betul lah ni. Kentut ke? Duduk dalam selimut, kentut lepas dalam selimut tu pun wangi. Wanginya tarik wangi. Kenapa? Kerana manis. Betul tak? Tapi cuba benci tengok. Macam orang bila dah cinta, berkahwin, apa semua sekali ni, tiba-tiba bercerai. Cerai tu lupa terus. Dia ni paling celaka kali dalam hidup aku. Tu dia. Hak dulu ni lupa habis dah. Sebab tu kena ada insaf. Sebenarnya kena ada insaf. Insaf kena ada dalam setiap hati kita. Macam mana pun kena ada insaf. Hak tak ada insaf ni kita akan jadi masalah. Ada orang bercerai laki bini, anak-anak sekali kait dengan mak dia. Mak kata sok jumpa lah pak hang tu bodoh. Pak hang tu kalau hang nak tahu yang paling bangang dalam dunia ni pak hang. Wih. Yang masalah dia dengan pak. Yang anak kenapa kait? Kadang anak masih lagi baik dengan si ayah. Kecuali ayah dia memang ayah dia memang macam tu. Anak-anak sekali dia dia buat jahat pada anak-anak sekali, tu lain kira lah. Tapi kalau yang berlaku ni bukan filem no. Kadang-kadang bila dah ayah dengan mak berpisah, si ayah akan burukkan mak, si mak akan burukkan ayah. Si mak akan burukkan ayah ya. Macam tu. Salah seorang guru saya pernah berpisah dengan isteri dia. Salah seorang guru saya. Dan dia cerita dekat saya tentang perpisahan tu. Dan dia sebut sendiri kat saya, dia kata, hang orang yang kedua yang aku cerita selepas Syekh Ali Jumaah. Mak aku tak cerita lagi. Saya orang kedua dia cerita. Dan saya pula duk fikir. Ni tok guru saya ni, alim kabir, ulama besar. Bila cerita tu, saya satu hari waktu naik kenderaan dengan dia, saya pun kata dekat dia, Syekh, kenapa Syekh pilih jalan tu? Tak ada jalan lain ke untuk pilih melainkan daripada perceraian? Syekh gelak kata saya. Saya kata, Muhammad, kamu ingat ni keputusan 2 malam kan? Dia kata. Semalam aku bincang, hari ini terus nak cerai. Macam tu dia kata. Ini keputusan bertahun. Dia kata. Jadi aku dah bincang elok dah dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kamu jangan ingat ni filem. Filem bolehlah lepas cerai habis semua dengan anak-anak. Sebab saya duk bimbang pasal anak-anak dan sebagainya waktu tu. Saya kata kamu jangan bimbang. Saya pesan dah dekat isteri saya. Kalau kita berpisah, nanti kalau anak-anak tanya mana ayah, baba pergi mana? Maka mak akan bagi tahu. Si ibu akan bagi tahu, baba ni orang yang paling baik dalam dunia. Tapi dan mama pula orang yang paling baik juga kepada anak-anak dalam dunia ni. Tapi kami tak boleh bersama. Itu je. Kalau jumpa nanti dengan si baba pula, ayah pun akan kata tu, mak adalah orang yang paling baik sekali dalam dunia ni. Tapi baba tak boleh bersama dengan dia. Itu saja.
Jadi anak akan lama akan faham. Dia kata, cuma susah lah, memanglah payah. Cuma nak dapat perkataan macam tu ada boleh ke? Orang bercerai, lepas tu pergi habaq pula, mak hang nak ajar yang paling bagus sekali. Ayah lah yang mungkin tak apa nak faham mana. Jadi, tak apa, jangan salahkan apa semua sekali. Yang penting kita boleh jumpa. Dan saya heran, tiap-tiap minggu dia boleh jumpa dengan anak-anak dia. Boleh bawa keluar, pergi, berehat-rehat dekat taman, apa semua sekali. Boleh makan, semua sekali. Dan saya lagi heran lagi, saya pernah tengok syekh saya, naik kereta dengan pak mentua dia. Cerai dah. Tapi bawa pak mentua dia pergi beli barang, keluar apa semua. Yang bekas isteri dah di atas. Di atas rumah. Tapi keluar dengan orang, dengan pak mentua, baik dengan keluarga mentua dia apa semua kali. Tak ada berpisah. Kita kalau pisah, kali-kali pak mentua kita tahu. Kali mak mentua kita tak balik lawak dah. Sekali dengan keluarga, semua kita akan putus terus semua pada waktu tersebut. Ni adalah kesilapan besar filem Melayu. Faham? Dan bukan dia sepatutnya macam tu. Dan kita bukan minta dengan perkara tersebut. Tidak. Tapi kalau berlaku, kan tidak ada jalan lain yang disebutkan. Dan sebab tu Islam letakkan ada jalan dia. Tapi macam mana kamu gunakan jalan tersebut? Adakah dengan akhlak dan adab yang terbaik? Saya heran tengok keadaan tersebut. Saya tak tengok cerita macam ni. Ini bukan cerita ni, hakikat. Depan mata saya tengok. Saya tak tengok macam ni, saya kata. Masya Allah. Rupanya ada misal. Sebab tu perlu serah anak-anak kita kepada yang soleh. Orang kalau soleh ni, alim, reti, dia tahu macam mana nak uruskan perbezaan pada waktu tersebut. Tapi kalau tak reti, maka dia akan jadi zalim nanti pada pihak anak kita tersebut. Bukan suruh cari orang alim saja, mesti tok guru pakai serban. Tak. Orang yang reti, yang tahu adab, yang reti bagaimana untuk nak bermuamalah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat ni tidak perlu kita nak lahir, bukan semua kita nak lahirkan jadi tok guru, tak. Tapi sekarang jadikan orang ni orang yang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia reti nak letakkan orang di mana tempat dia. Faham? Masa saya kata masya-Allah tabarakallah. Ini pengajaran besar dalam sirah kehidupan kita ketika melihat para guru kita bermuamalah dengan cara yang sedemikian. Itu penting sohbah dengan guru. Maka dia akan melahirkan akhlak dan adab. Kemudian disebut lagi pada walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang amat besar. Kenapa disebutkan azim tidak diletakkan dengan ta'rif, diletakkan dengan tankir? Kata ulama ni, sesuatu kalau diletakkan dengan tankir maksud tidak disebutkan dengan alif lam, maksudnya tidak diletakkan dengan ma'rifah. Ni kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada ma'rifah, dia ada nakirah. Nakirah maksudnya yang umum, yang kita tidak spesifikkan kepada sesuatu. Kalau kita sebut ja'a rajulun, rajulun maknanya ini umum, mana-mana rajul. Tapi kalau sebut ja'a rajulu, ada alif lam, maksudnya ada rajul yang tertentu yang kita maksudkan. Siapa dia lelaki tadi? Ada lah, nanti akan disebut. Dengan siapa lelaki tersebut yang kita maksudkan dengan alif lam tadi, ada maksud yang tertentu. Tapi kalau sebut rajulun, maknanya umum. Di sini tidak disebut lahum al-azabun al-azabu al-azim. La, azabun azimun. Maknanya azab yang pedih, yang yang besar. Dan azim ini sebenarnya lebih besar daripada kabir. Dia ada azim. Lawan bagi azim apa dia? Haqir. Lepas haqir, tak, selepas azim apa dia? Kabir. Selepas kabir, saghir. Selepas saghir, haqir. Haqir yang keempat. Jadi azim lebih besar daripada kabir, haqir lebih rendah daripada saghir. Tapi lawan bagi azim apa dia? Haqir. Azim maksudnya yang agung, haqir yang hina. Kabir yang besar, saghir yang kecil. Azim lebih tinggi daripada kabir, haqir lebih rendah daripada saghir. Ingat. Ingat dah ni, saya sebut tu. Angguk pi. InsyaAllah ingat nanti. Ingat. Bila disebut azim, maknanya apa dia? Dia tak sebut walahum azabun kabir. Maknanya azim ni sangat besar yang tidak boleh digambarkan. Kenapa tak boleh digambarkan? Sebab tu disebut azab yang amat besar. Kenapa amat besar? Besar dia macam mana? Boleh tentukah besar mana? Besar bangunan sekolah Datin Fatimah? Besar ataupun padang bola? Besar tak tahu. Maksudnya bila ditangkirkan maknanya sangat besar. Tak tahu azab Allah Ta'ala macam mana. Sebab tu jangan minta azab. Kita tak tahu yang mana sakit.
Tamam? Kenapa disebut azab-azab? Karena azab ini boleh menghalang daripada melakukan jenayah. Walahum azabun azim, dan azab ini biasanya akan menghalang jenayah daripada diteruskan oleh orang yang berakal. Kalau dia berfikir, maka azab tersebut menghalang dia daripada melakukan jenayah tersebut. Seperti air ma'ul azb. Kalau tuan-tuan pernah dengar air bahasa Arab, kalau al-ma' digelar dia dengan al-azb. Kenapa al-azb? Karena air tadi menghalang daripada dahaga. Lepas tu air azb maksudnya air sejuk, air yang tawar, ini menghalang dahaga. Lepas tu air milh, air garam tidak menghalang dahaga, malah menambahkan dahaga. Lepas tu air laut kalau kita minum lagi dahaga. Tapi ma'ul azb, kenapa dia panggil ma'ul azb? Yang ini panggil ma'ul milh. Ini air masin, ini air azb. Azb asal daripada azab. Dia azab, azb lebih kurang sama dia punya kata akar dia. Karena azb menghalang daripada dahaga. Seperti mana azab menghalang jenayah daripada diteruskan oleh seorang. Sebab tu Islam mendatangkan hukum bagi perkara yang tidak boleh dielakkan. Perkara ni perkara besar. Bukan semua benda yang diazab. Maka dicambuk 100 kali, dipukul 100 kali, direjam sampai mati, dipotong tangan, dipukul belakangnya kalau dia minum arak dan sebagainya. Kenapa dilakukan azab-azab yang sedemikian? Karena tahu ini tak akan boleh dihalang melainkan dengan siksaan sebegitu. Melainkan dengan hukuman sedemikian. Kalau hukuman tadi dilakukan, baru akan terhalang perkara-perkara yang disebut tadi. Kalau tak dibuat, yang tu tak akan dihalang benda tadi. Tak akan halang. Nah, cakap banyak kompuan buat dah. Compound kalau 200,000 sekalipun, suruh bayar kalau berzina kena bayar 200,000. Orang boleh bayar 200,000. Boleh jadi dia hutang. Nah, kalau hak kaya terlajak pula 200,000 dia kata tak ada apa. 200,000. Zina malam ni bayar terus esok dia kata. Kalau kena denda. Tak ada apa dia kata. Tapi cuba kalau seorang kena rejam tengok. Dia dah kahwin, tengok masuk dalam mahkamah dan kena hukuman dia dan kemudian diletakkan kata dia kena hukuman rejam dan dibuat pula depan orang ramai. Agak-agak ada orang nak pergi zina lepas tu. Kalau dia tengok dengan azab tadi. Sebab tu hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni qamma. Dia akan menutup dan akan memutuskan. Nah. Mencuri potong tangan. Nak curi lagi. Boleh. Dalam hadis bila disebut seorang itu kalau kebiasaannya mencuri. Nah, pada mulanya mencuri bidah, kemudian setelahnya dia akan mula mencuri yang lebih besar lagi selepas tu. Ada orang terjemah dia kata bidah ni adalah telur ayam. Mula-mula curi telur ayam, lama-lama dia akan curi pula telur lain, kan? Dia akan curi benda lain pula yang lebih besar lagi pada tu. Bukan telur ayam. Hadis tu bukan telur ayam. Bidah tadi bukan telur ayam. Bidah tu benda hadut atas. Orang panggil apa? Topi perang tu. Kan topi perang. Kadang zaman dulu dibuat daripada perak. Ni, ada bidah dia atas. Dia panggil bidah. Ada kat sini, bidah. Nah. Curi hak tu lah maksud dia. Yang kita pergi terjemah telur ayam. Jam tu. Nah. Hak tu harga dia mahal. Kadang buat daripada perak. Maksudnya cukup nisab. Cukup dia punya nisab dia untuk dipotong tangan. Nah. Tu masalah kalau terjemah tak betul. Lah kali dia syarah tu tengok. Mula curi telur ayam tuan-tuan ni. Oh, syarah. Asal kecil maksudnya. Curi telur ayam je. Lah kali curi habis semua benda-benda yang lebih besar daripada tu. Bukan telur ayam. Bidah ni adalah benda yang ada pada alat perang yang mana dia macam bulat, maka dicuri benda tersebut. Yang tu yang menyebabkan tangannya dipotong. Bahkan kerana nisabnya cukup pada tersebut. Nampak kecil tapi nisabnya cukup. Menyebabkan dia dipotong tangan. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita faham dan tidak ditutupkan hati-hati kita untuk mendengar dan dijauhkan kita daripada azab siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung pada ayat berkenaan dengan munafikin insya-Allah taala. Kita tutup kita berhenti sekejap dengan selawat.